Bonjour à tous. Nah, malam ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin materi yang akan dipelajari. Pertama, ada subjek dalam bahasa Prancis. Yang kedua, ada kata kerja être, to be, dan avoir, to have. Ada kata kerja beraturan er, kata kerja tidak beraturan, contoh kalimat, dan cara pengucapannya. Sebentar. Ke materi yang pertama. Di sini, sujet dalam bahasa Prancis itu yang pertama, je. Kalian perhatikan baik-baik ya, gimana cara saya mengucapkannya. Je itu saya, tu itu kamu, il dia laki-laki, elle dia perempuan, nous kita, vous Anda atau kalian, il mereka laki-laki, dan elle mereka perempuan. Saya ulangi, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Nah, ini merupakan sujet dalam bahasa Prancis. Nah, sebelumnya di grup Telegram itu ada yang bertanya, kenapa il dan elle itu padahal sama-sama artinya dia. Nah, di sini kemarin juga udah jelasin sedikit bahwa faktanya dalam bahasa Prancis itu ada gender untuk menentukan kata bendanya. Jadi ketika kita membuat kalimat, ketika ingin membuat kalimat itu, pasti ditentukan juga dari gendernya. Nah, untuk dia laki-laki itu menggunakan il, dan dia perempuan kita menggunakan elle untuk membuat kalimatnya, subjeknya ya. Nah, kita lanjut aja ke être atau to be. Dalam bahasa Inggris, pastinya kalian semua tahu ya penggunaannya seperti am, is, are. Nah, di sini untuk kata kerja être, saya langsung dengan subjetnya ya, agar kalian bisa lebih memahaminya atau belajar dengan cepat. Untuk saya itu je suis. Je suis. Tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Itu untuk être. Jadi être itu kata kerja aslinya yang belum dikonjugasikan. Namun ketika kalian ingin membuat kalimat dan subjeknya itu atau subjeknya ingin menggunakan saya, menceritakan saya, maka ketika ingin menggunakan kata kerja être, maka je suis. Seperti itu. Selanjutnya ada avoir atau to have. Di sini kita lihat yang pertama ada AI. Ini dibaca E ya, jadi E. Nah, kita lihat kalau misalnya kita baca atau kita berbicara je itu pastinya kurang enak ya. Nah, maka dari itu, je, huruf akhirnya itu karena dan A itu sama-sama vokal, kita E-nya hilangkan. Jadi kita kasih tanda koma di atas. Jadi J. Jadi J. Jadi coba saya tulis di sini. Itu jadi ini masalah sepertinya. Nah, jadi seperti ini ya. J. Kita bacanya J. Kemudian ila, ela, nous avons, ils ont, J, toi, ila, ela, nous avons, vous avez, ils ont. Nah, sama dengan cu juga bisa jadi ta. Jadi T,
kemudian tanda koma di atas AS, jadi ta. Tapi itu biasanya dalam percakapan sehari-hari atau dalam pesan, chat gitu. Tapi kalau untuk penulisan formal sama dengan bahasa Indonesia itu tidak boleh disingkat. Jadi kalau cu untuk cu jadi cu ah. Tapi kalau j itu sama j seperti biasa. Nah, kemudian kira-kira kalian pasti bingung ya di sini untuk il tunggal, il dia tunggal laki-laki itu dengan il jamak laki-laki itu sama cara pengucapannya. Tapi di sini yang membedakan adalah ketika kalian memasukkan kata kerjanya. Jadi ketika ile, ele, maka dia laki-laki, dia perempuan. Tapi ketika jamak mereka laki-laki, maka kita mengatakan elsong. Seperti itu ya. Dan di sini triknya adalah coba kita perhatikan di ilsong yang jamak. Ilsong, elsong. Di ILS itu kan di huruf terakhirnya ada S. Dan song, huruf pertamanya juga S. Konsonan bertemu dengan konsonan kita bacanya song. Jadi ilsong. Ilsong. Tapi kita lihat di il dan juga L yang avoir. Kita bisa mengatakan ilzong, elzong. Karena di situ huruf terakhirnya dari il adalah S, dan di huruf awal dari ONT itu O. Dan itu huruf vokal. Jadi kita mengatakan ilzong atau elzong. Sama dengan nu. Sama dengan nu. Nous sommes, vous êtes, nous avons, vous avez. Seperti itu ya. Nah, kira-kira ada yang mau baca nggak? Kivelir, siapa yang mau coba baca dari sujet dulu? Boleh angkat tangannya. Raise hand ya. Oh, sebentar. Oh ya, sebentar ini saya di mana ya? Soalnya di sini error nggak bisa digerakin. Boleh diulang nggak cara bacanya? Oke, saya ulang. Untuk sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Untuk être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ada yang mau coba baca? Kivelir? Ya. Ya. Oke. Farhan Firdaus. Farhan Firdaus, boleh? Sujet ya, yang bagian sujet. Ya. Ya. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Très bien, merci. Itu udah lancar loh, keren. Makasih. Selanjutnya, siapa yang être? Di sini saya nggak bisa lihat ininya ya. Mau coba, Kak? Saya dengan siapa? Sena. Oke. Sena, Kak. Oke, Sena. Di sini untuk être ya. Jadi je suis, tu es, seperti itu ya. Salah, nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa dong. Je suis, Ya. tu es, il est, elle est, Ya. nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Il est, Ils sont, il elles est. sont. Oke. Il est. Il est. Nggak usah dipisah, jadi langsung il est, biar lebih gampang. Il est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes.
vous, vous êtes, Vous êtes. vous êtes, ils sont, elles sont. Oke, très bien. Merci. Selanjutnya ini ada yang Saya dong, Kak. Saya, Kak. Aku Boleh dong. Siapa Hani, nih? Kak. Hani, Kak. Hani. Hani. Oke, Ya, yang Hani. avoir ya. Ya, salah nggak apa-apa ya, Kak? Gak apa-apa dong. Oke. Nah, j'ai, Mhm. toi, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Oke, très bien. Merci, Hani. Merci. Ensuite, kita Coba. lanjut dulu ya. Oke. Sebentar, PPT saya kayaknya error. Di sini slide-nya udah ganti kan ya? Sudah, Kak. Di kalian. Nah, yang selanjutnya ada fungsi verba être. Pasti kalian ingin coba juga kan bikin kalimat sederhana dari bahasa Prancis itu kayak gimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kegunaan verba être. Yang pertama itu untuk menjelaskan kewarganegaraan. Contohnya, yang pertama, Carmen, tu es français. Sophie, tu es française. Carmen, kamu orang Prancis. Sophie, kamu orang Prancis. Nah, di sini yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa di bahasa Prancis itu memiliki gender kata bendanya. Sama dengan hal ketika ingin bertanya sama laki-laki, Carmen, seorang laki-laki. Jadi kita bilang, Carmen, tu es français. Jadi français itu adalah gendernya maskulang. Carmen, tu es français. Sedangkan untuk Sophie, tu es française. Nah, di sini beda ya cara pengucapannya. Dan di akhir kalimatnya juga di française itu ditambahkan e di akhirnya. Kemudian contoh yang selanjutnya. Bentar, ini saya hapus dulu deh. Selanjutnya, nous sommes Indonésiens. Nous sommes Indonesiennes. Kita dari Indonesia atau kita orang Indonesia. Nah, di sini nous sommes Indonesiens. Di sini berarti kalimatnya dalam satu perkumpulan itu semuanya laki-laki. Nah, untuk selanjutnya nous sommes Indonesiennes berarti itu perkumpulannya semuanya perempuan. Nah, pasti kalian juga bingung ya, kalau misalnya dalam satu perkumpulan itu ada laki-laki dan perempuan, yang maskulang. Jadi, nous sommes Indonesiens. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk status hubungan atau keluarga. Contohnya, il est célibataire. Elle est célibataire. Dia masih single. Dia jomblo gitu. Nah, ini untuk dia laki-laki atau dia perempuan ini tidak ada perbedaan ya cara pengucapannya maupun cara menulisnya. Jadi sama aja. Kalian bilang dia masih single, dia masih jomblo, mau dia perempuan, dia laki-laki sama. Kemudian yang kedua, il est marié. Il est marié ini untuk laki-laki. Jadi dia sudah menikah, dia menikah. Kemudian elle est mariée. Dia menikah, dia statusnya menikah. Jadi di sini sama seperti français, di akhir kalimat untuk perempuan itu ditambahkan e. Kemudian untuk profesi, contohnya, je suis lycéen. Je suis lycéen. Je suis lycéen artinya saya siswa SMA. Saya adalah siswa SMA. Untuk je suis lycéen, sama, saya siswa SMA. Tapi untuk perempuan. Kemudian ada Pierre est professeur. Anna est professeur. Pierre adalah seorang guru. Anna adalah seorang guru. Ini artinya Pierre adalah seorang guru, Anna adalah seorang guru. Yang terakhir, ada karakteristik diri sendiri atau orang lain. Contohnya, Pierre est intelligent. Sophie est intelligente.
Nah, berarti di sini artinya Pierre itu pintar atau Sophie adalah anak yang pintar. Pierre adalah seorang yang pintar. Seperti itu ya. Di sini harap diperhatikan untuk perbedaan cara pembuatan kalimat maskulang atau feminangnya. Seperti itu. Oke, Kivelir, siapa yang membaca? Dari ada 1, 2, 3, 4. Boleh? Siap. Hamzailani. Ngapa? Boleh di-mute dulu yang masih nyala. Hamzailani. Iya, Madam. Boleh. Yang kewarganegaraan ya, yang 2 contoh itu. Yang 2 contoh yang mana ya? Yang bagian Yang pertama. yang pertama. Oke. Ya. Carmen, tu es francés. Sophie, tu es francés. Ya, betul seperti itu. Selanjutnya. Lanjut dulu. Nous somos Indonesian. Nous somos Indonesianen. Saya ulangi. Nanti ulangi lagi ya, Kak. Ya, oke. Carmen, tu es français. Carmen, tu es français. Oui. Sophie, tu es française. Sophie, tu es français. Nous sommes Indonesiens. Nous sommes Indonesiens. Indonesiens. Ya. Indonesiens. Nous sommes Indonesiens. Nous sommes Indonesiens. Oui, très bien. Merci. Selanjutnya ada siapa nih? Sheila. Sheila Louis. Boleh baca yang status hubungan atau keluarga. Kalau saya nggak apa-apa ya. Ya. Il est célibataire. Elle est célibataire. Il est marié. Elle est mariée. Ikutin saya ya, seperti tadi. Il est célibataire. Il est célibataire. Elle est célibataire. Elle est célibataire. Il est marié. Il est marié. Elle est mariée. Elle est mariée. Aha. Jadi kalau misalnya masih susah R-nya, kan R, marié, gak apa-apa, il est marié. Untuk membiasakan juga. Selanjutnya, profesi. Didi Ubaidillah. Yang profesi ya, Kak? Ya, yang profesi. Je suis lycéen. Lycéen. Je suis lycéen. Je suis lycéen. Pierre es profesor. Ana es profesor. Ikutin saya, ulang ya. Je suis lycéen. Kenapa suaranya tidak terdengar? Kenapa? Suaranya nggak kedengaran tuh. Tolong di mute dulu tuh. Apa bentar suaranya? Yang lain tolong di mute dulu ya. Yang belum di mute. Yuk lanjut. Kita baca ulang ya. Coba Didi ya. Je suis lycéen. Je suis lycéen. Je suis lycéen. Je suis Pierre est professeur.
Pierre est professeur. Anna est professeur. Anna est professeur. Oke, très bien. Merci, Didi. Merci. Selanjutnya, karakteristik diri sendiri atau orang lain siapa? Di sini saya lihatnya Andreas Sito. Saya Kak. Oke, boleh. Pierre est intelligent. Sophie est intelligent. Ikutin saya lagi ya. Pierre est intelligent. Pierre est intelligent. Sophie est intelligente. Sophie est intelligente. Nah, ya. Oke, très bien, merci. Di sini kalau misalnya di intelligent itu, jadi Pierre est intelligent. Jelas ya? Kalau Sophie est intelligent. Jadi, seperti itu ya. Oke. Oh, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau mungkin ada yang mau bertanya? tanya, Miss. Boleh. Itu bedanya ES sama EST itu apa? Yang konjugasi ya? Atau yang mana? Iya. Sebetulnya itu ES sama EST. Iya, itu bedanya di mana? Cara tahu perbedaan penggunaannya di mana? Dari subjeknya. Kalau ES itu berarti subjeknya ke tu atau artinya kamu. Tapi kalau EST berarti untuk subjeknya itu il, dia. Mau dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi ile, ele dibacanya. Kalau ES berarti tu seperti itu. Oke, thank you, Udah jelas? Kak. Oke. Saya mau tanya. Boleh. Saya mau Siapa? tanya. Je m'appelle Rahel. Je suis venue de Bekasi. Oui. Ya. Oui, ya. Saya mau tanya kalau kita dalam conversation, contohnya senang berkenalan dengan kamu, kayak seperti de faire votre connaissance, ada juga de votre pakai connaissance, berarti dia ke perempuan pakai double E. Sorry. Ya. Bener nggak sih? Kayak de faire votre connaissance. Itu sebetulnya, oh iya ya, lanjut dulu. Ya, itu kalau conversation kan otomatis ada di akhir itu kan ada senang berkenalan dengan kamu, dengan Anda, berarti ada faire votre connaissance kan. Tapi kalau untuk ke ceweknya connaissance apa gimana? Untuk connaissance itu kan berarti sebetulnya sama aja seperti tadi votre de connaissance ya. Itu connaissance itu sebenarnya semuanya sama kalau untuk connaissance. Jadi mau itu kita berbicara sama perempuan atau laki-laki itu sama aja. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang sebetulnya ada yang harus disesuaikan tergantung dari gendernya maupun ada yang secara umum. Jadi seperti profesor, célibataire, itu kata bendanya ada yang memang harus sesuai gender atau ada juga yang memang secara umum itu bisa digunakan maupun perempuan maupun laki-laki. Seperti itu. Sudah cukup? Ya, merci beaucoup. Meriam. Oke, kita lanjut dulu ya. Sini aku belum. Bentar ya. Di kalian slide-nya udah ini belum? Pindah? Belum, Kak. Belum. Belum. Ini. Laptopnya. Bentar ya. Oke, sebentar.
Nah, udah ya. Di sini kita lanjut ke fungsi verba avoir. Itu verba avoir yang to have itu untuk kepunyaan ya fungsinya. Yang pertama contohnya j'ai un stylo. J'ai un stylo. Artinya saya mempunyai sebuah pulpen. Yang kedua ada vous avez deux frères. Vous avez deux frères. Artinya Anda memiliki 2 saudara laki-laki. Untuk selanjutnya yang kedua, untuk menjelaskan umur. Contohnya, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Saya berusia 17 tahun. Nah, ini 2 contoh kegunaan untuk fungsi verba avoir. Saya ulang ya. J'ai un stylo. Vous avez deux frères. J'ai 17 ans. Qui veut lire? Untuk kepunyaan dan menjelaskan umur. Okti. Suara saya kedengeran ya, Kak? Iya, kedengeran kok. Oke. Yang kepunyaan atau semua, Kak? Kepunyaan. J'ai un stylo. Vous avez deux frères. Lanjut aja, satu lagi, tanggung. J'ai 17 ans. Ah, très bien, merci. Thank you, Kak. Selanjutnya, satu orang lagi. Siapa? Ini siapa nih? Saya baca gimana? Joachim. Joachim. Boleh? Kak. Ya. Yang mana, Kak? Semuanya. J'ai un stylo. Mhm. Vous avez deux frères. J'ai 17 ans. J'ai un stylo. J'ai un stylo. Lanjut lagi. Vous Coba. avez deux frères. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Oke, très bien. Merci. Dari yang madam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kata kerja beraturan ER. Jadi dalam bahasa Prancis, semua kata kerja itu yang ketika kalian ingin membuat kalimat itu harus dikonjugasikan. Nah, di sini ada kata kerja beraturan yang semuanya terminaison atau akhirannya itu sama. Bisa dilihat yang di sini yang di bold. Ada ES, ONS, EZ, ENT. Itu semuanya huruf akhirnya itu sama atau terminaison akhirnya sama ya ketika dikonjugasikan. Nah, contohnya di sini ada kata kerja yang pertama, s'appeler. Artinya bernama. Saya coba mengucapkannya ya. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Ini jadi kalau dalam susunan kalimat jadi saya bernama, kamu bernama, seperti itu ya artinya. Kemudian ada habiter, artinya hidup atau tinggal. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous nous appelons, vous... Non. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Atau il habite, elle habite. Seperti itu aja ya. Nah, kemudian ada parler, artinya berbicara. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Ini artinya berbicara. Saya ulangi ya. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. J'habite, untuk sama H dalam bahasa Perancis itu kan huruf vokal.
Maka dari itu kita e-nya hapus jadi tanda koma di atas. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, il habite, elle habite. Untuk parler, je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Qui veut lire? Untuk supply dulu. Natalia. Boleh? Yang supply itu Kak. Ya, supply. Supply. Je peux, tu Je- appelles, Non, je m'appelle, je m'appelle, oui, tu j'appelles, tu t'appelles, tu t'appelles, mhm, elle pelle, il s'appelle, il s'appelle, elle pelle, elle nous, s'appelle, elle s'appelle, nous appelons, nous nous appelons, vous, mhm, vous appelez, vous vous appelez, vous vous appelez, ils appellent, il s'appelle, il s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle. elle s'appelle. Ah, oui, merci, très bien. Kak. Selanjutnya untuk kata kerja habiter. Dea Salim. Ya Kak. Boleh. Je habite, tu habites, Mhm. il habite, elle habite, nous habitons, vous habite, il habite, elle habite. Ikutin saya ya. Nanti diulang dari awal. J'habite, tu habites, J'habite, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, il habite, elle habite. je habite, Mhm. tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, Oui, vous habitez, vous Il habitez. vous habitez, Aha. il habite, elle habite. Oui, très bien, merci. Dea ya. Merci. Ya Kak. Selanjutnya untuk parler. Parler, berbicara. Siapa? Siapa nih? Dapne. Yes. Boleh. Maaf ya kalau salah. Gimana bacanya? Yang parler ya. Oh. Je parle, Je parle, parle. tu parle. Yang nggak usah dibaca. Oh iya. Je parle, tu Mhm. parle, Mhm. il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, parlons ya? Atau Parle. parle. Oh, il parle, elle parle. Oke, très bien, merci. Merci. Selanjutnya, di sini contoh kalimatnya. Untuk s'appeler, tadi artinya bernama ya, yang belum dikonjugasikan kata kerja aslinya. Di sini contoh pertama, je m'appelle Caroline. Nama saya Caroline. Il s'appelle Pierre. Dia bernama Pierre. Anne habite à Jakarta. Anne tinggal di Jakarta. Nous parlons anglais. Kami berbicara bahasa Inggris. Tu vas à l'école? Kamu pergi ke sekolah? Je m'appelle Caroline. Il s'appelle Pierre. Anne habite à Jakarta. Nous parlons anglais. Tu vas à l'école?
Ini adalah contoh kalimatnya. Jadi untuk membuat kalimat sederhananya dari sujet dan kata kerja yang sudah kita pelajari, ini adalah contoh kalimat sederhananya. Oke, qui veut lire seperti biasa, comme d'habitude. Siapa yang mau baca? Siapa nih? Farhan. Farhan. Ya, Kak. Ya, Putus-putus, Kak. oh ya, sayanya yang putus-putus. Ya, boleh. Semuanya aja ya. Je m'appelle Caroline. Mhm. Il s'appelle Pierre. Anne habite à Jakarta. Nous parlons anglais. Tu Anglais. vas à l'école. Mhm. Nous parlons anglais. Tu Aha. vas à l'école. Wih, très bien, merci. Nah, untuk verba ER ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Tidak ada? Kita lanjut dulu ya. Nah, kan seperti biasa. Udah pergi. Ya. Ini kenapa mau jalan? Saya coba. Selanjutnya, tadi kan saya sudah memberikan kata kerja yang beraturan yang ER ya, yaitu sama terminezong akhirannya itu hampir sama. Nah, di sini ada kata kerja tidak beraturannya. Yang pertama itu ada kata kerja aller, artinya pergi. Je vais, va, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Selanjutnya ada faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Venir itu artinya datang atau berasal. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Nah, yang sebelumnya kan yang saya bold itu hampir terminezong akhirannya itu sama. Kalau ini semuanya itu berbeda ya. Jadi mulai dari yang ale, je-nya itu is, s, a, ons itu sebenarnya beda dari ale-nya gitu. Karena sebelumnya kan kalau contoh dari parle itu hampir dari parle seperti itu. Nah, untuk faire juga berbeda, begitupun dengan venir. Ada yang mau coba baca? Boleh raise hand. Ini Aran Dea. Aran Dea. Ya, betul. Boleh yang Ale? Tolong baca ulang, Kak. Yang Ale? Kak tadi putus-putus. Oh, saya Iya. putus. Oke, Iya, saya ulang ya. Tadi enggak. Tadi soalnya enggak kedengaran. Oh ya. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Boleh? Yang Ale? Arandea. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons ya. Nous allons,
Oh, nous allons. Vous allons. Ya. Vous Terus, allez. Hah? Vous allez. Vous allez. Ils font. Elles font. Wih, très bien. Merci, Arandea. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan, nu, kita lihat ya, nu itu di akhir katanya itu ada S, huruf S itu konsonan, dan along, A itu huruf pertamanya adalah vokal. Jadi langsung bilang aja z gitu, kayak z, nous allons, vous allez. Tapi ketika ILS misalnya, S-nya itu konsonan, song. Tadi yang kata kerja yang dikonjugasikan dari être. Itu S, song. Awal hurufnya itu konsonan, jadi kita bilang il song, el song. Itu cara mudahnya ya. Untuk selanjutnya ada faire. Siapa yang mau baca? Sheila. Baca ulang dulu, Kak. Oh, tadi potong-potong lagi ya? Iya, Kak. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Boleh, yuk baca. Saya ya, Kak. Ya. Sheila ya? Ya. Ya, boleh. Je fais. Je fais. Je Il fais. fait. Je fais. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. Wih. Coba yang je. Je. Je fais. Jadi seperti gitu. Je. Je fais. Je fais. Je fais. Oui. Très bien, merci. Je fais. Merci, Kak. Oui, dari yang venir. Qui veut lire? Yuliana. Yang venir ya, Kak? Maaf, boleh diulang nggak? Tadi yang tadi putus-putus juga. Iya, semuanya ya berarti ya. Iya. Je viens, tu viens, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Yuk. Je viens. Viens. Tu viens. Oh, viens. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. Nous venons. Apa, Kak? Viens. Il vient. Elle vient. Nous venons. Vous venez. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Ils viennent. Ils viennent. Oh. Ils viennent. Elles viennent. Elles viennent. Elles viennent. Oui, très bien. Merci. Selanjutnya, kita ke contohnya. Ini contoh kalimatnya. Yang pertama, je vais au bureau. Saya pergi ke kantor.
Il fait des devoirs. Dia mengerjakan tugas-tugas. Je viens de Chine. Saya berasal dari Cina. Je vais au bureau berarti kata kerja aslinya itu aller. Nah, di sini dikonjugasikan karena saya ingin mengatakan je, maka je vais au bureau. Untuk faire, faire, viens itu dari venir. Siapa yang mau coba? Rahel, boleh? Ya. Je fais au bureau, il fait des devoirs, je viens de Chine. Saya ulangi ya. Oke. Je vais au bureau. Je vais au bureau. Il fait des devoirs. Il fait des devoirs. Je viens de Chine. Je viens de Chine. Très bien, merci. Je vous en prie. Baca lagi, boleh? Yuliana. Yuliana. Je fais au bureau. Il fait des devoirs. Je viens de Chine. Je viens. Je viens de Chine. Oui, très bien. Satu lagi. Naila Ramadhani. Iya, Kak. Ya. Je vais au bureau. Il fait des devoirs. Il fait. Je viens de Chine. Ulang ya. Je vais au bureau. Je vais au bureau. Il fait des devoirs. Fait des devoirs. Je viens de Chine. Je viens de Chine. Oui, très bien. Merci. Untuk kata kerja yang dari beraturan sampai yang tidak beraturan, ada yang ingin ditanyakan? Kak izin bertanya. Boleh. Dengan siapa ya? Sama Dea. Boleh. Kalau yang belakangnya S sama T itu berarti nggak dibaca ya, Kak? Kayak fight. Oh, berarti yang fair ya? Ya. Nah, jadi itu gak dibaca. Jadi langsung je fais, tu fais, il fait. Itu enaknya itu sama ya. Biarpun dalam akhir katanya itu beda, tapi untuk cara bacanya itu sama. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. Seperti itu. Jadi nggak dibaca akhirnya. Baik, Kak. Makasih. Lagi. Ya, halo, saya mau tanya. Boleh. Halo. Ya, kalau di bahasa Perancis itu kan ada tunggal jamak. Ya. Ya, saya udah lihat antara perbedaan antara je itu tidak menggunakan kata berakhiran s. Ya. Kayak il, itu kan pasti kan ada pakai des. Kalau J tadi kan pakai D, karena dia nggak pakai S, tapi yang kalau jamak pakai S, dan ketika kata kerja menggunakan S. Betul nggak sih? Ya, jadi kalau di akhirnya itu menggunakan S, itu berarti untuk yang nu, atau vous, atau il, atau L. Jadi berarti untuk lebih dari satu orang, seperti itu. Oui, merci. Oui, jadi, ya. Jadi saya contohkan misalnya yang mana ya? Nah, misalnya di sini terlihat je viens, misalnya di sini kita ubah jadi nous venons. Nous itu nous venons, berarti venons de Chine. Jadi ada S-nya. Jadi untuk menandakan kami berasal dari Cina. Gitu.
Jadi mengerti ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Non, non, Ya. non pour maintenant. Oui, merci. Merci pour la question. Je vous en prie. Ensuite, ini ada contoh dialog yang terakhir. Saya contohkan ya cara pengucapannya. Quel est votre nom? Je m'appelle Caroline. Quel est votre âge? Quel est votre âge? J'ai 22 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis indonésienne. Quelle est votre adresse? J'habite rue Sudirman à Jakarta. Quelle est votre profession? Je suis professeur. Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire. Yang pertama, siapa namamu? Namaku Caroline. Berapa usiamu? Saya berusia 22 tahun. Apa kewarganegaraanmu? Saya berkewarganegaraan Indonesia. Di mana alamatmu? Saya tinggal di Jalan Sudirman di Jakarta. Apa profesimu? Saya adalah seorang guru. Apa status hubunganmu atau keluargamu? Saya masih single. Atau saya masih sendiri, jomblo. Begitu. Nah, ada yang mau coba? Kita coba dari tiga dulu. Ya, boleh. Coba. Noval. Oke, Kak. Quel est votre nom? Je m'appelle Caroline. Quel est votre âge? J'ai 22 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis indonésienne. Oke, oui. Merci. Très bien, merci. Ensuite, qui va lire? Hani. Lupa di-unmute. Yang mana Kak? Yang satu? Yang keempat. Yang quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? J'habite rue Sudirman à Jakarta. Quelle est votre profession? Je suis professeur. Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire. Oui, merci beaucoup, Hani. Siapa yang mau coba? Jadi saya yang nanya ke kalian, tapi kalian jawabnya sesuai dengan nama kalian. Misalnya, je m'appelle siapa, saya umur berapa, saya berasal dari mana, tinggal di mana, itu jadi itu memperkenalkan diri kalian. Ada yang mau coba? Oui, moi. Boleh? Saya yang nanya dulu ya. Oui. Quel est votre nom? Je m'appelle Rahel. Quel est votre âge? J'ai 37 apa? 37. 37. Ya, j'ai 37 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis indonésien. Indonésienne. Ah, indonésien. Sorry. Oui, c'est pas grave. Quelle est votre adresse? J'habite Bekasi. Bekasi. Ah oui, Bekasi. Avec mon parents. Ah oui, avec vos parents. Ah, Oui. avec mes parents. Oui. Yeah. Quelle est votre profession? Je suis freelancer. Apa freelance? Oh iya, freelance, bisa. Freelance. Mhm. Ya. Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire.
Celibat. Celibat. Célibataire. Célibataire. Ya, célibataire. Et- Sorry. Merci, très bien. Yes. Je vous aimerai. Ya. Oke, siapa lagi yang mau coba memperkenalkan dirinya? Moa, aku Kak. Go. Saya Kak. Aku Kak. Yo. Farhan Kak. Ya. Farhan, Farhan. Boleh? Joachim. Betul? Oke, Kak. Quel est Betul, Kak. votre nom? Je m'appelle Joachim. Quel est votre âge? Je sais. Ah, j'ai 16 ans. Je sais ça. Yes. Ah, vous avez 16 ans? Vous avez 16 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis Indonésien. Quelle est votre adresse? J'habite rue Kalangsembung à Cirebon. Ah oui. Quelle est votre profession? Je suis élève. Ah. Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire. Je suis célibataire. Oui. Merci. Dari yang Ada madam. lagi? Saya Kak. Moi. Qui veut lire? Yang tadi, moi. Moa. Siapa? Farhan Kak. Vous vous appelez comment? Siapa ya namanya? Farhan Kak. Saya Oke. Kak. Kita mulai ya. Ya Kak. Quel est votre nom? Je m'appelle Farhan. Quel est votre âge? J'ai 14 ans. 14. Ah oui. Quelle est votre nationalité? Je suis indonésien. Je suis indonésien. Je suis indonésien. Quelle est votre adresse? J'habite à Semarang. Semarang. Oui. Quelle est votre profession? Je suis étudiant. Ah, vous êtes étudiante. Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire. Oui, merci Farhan. Étudiant. Nah, sekarang yang terakhir, siapa dari kalian mau coba siapa yang nanyanya dan siapa yang jawabnya? Jadi dari kalian semua. Dia mau coba. Kita bisa lihat ini. Boleh Didi dan Zailani. Ya, Madam. Ya. Boleh siapa yang nanyanya, siapa yang jawabnya? Aku yang nanya deh. Boleh. Ya. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Je m'appelle Didi. Quel est votre âge? C'est 28. Vinh Huy. Vang Huit. Phong Huy. C'est Phong Huy. Oui. Ah oui. Quelle est votre nationalité? Nationalité. Nationalité, sorry, madame. Oui, c'est pas grave. Je suis indonésien. 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 Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Sorry. J'habite rue Bogor. J'habite. Bogor. J'habite. Quelle est votre profession? Je suis karyawan apa ya? Saya seorang Kerja. Karyawan. employé. Je suis employé. Je suis employé. Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire.
Yeah. Oui, très bien, merci beaucoup, tous les deux. De madame. Nah, saya ulangi ya untuk cara bacanya sekali lagi. Quel est votre nom? Je m'appelle Caroline. Quel est votre âge? J'ai 22 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis indonésienne. Quelle est votre adresse? J'habite rue Sudirman à Jakarta. Quelle est votre profession? Je suis professeur. Quelle est votre situation de famille? Je suis célibataire. C'est fini.